A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 86. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Maksudnya, dan apabila telah berlaku kata-kata ataupun apa yang mereka minta disegerakan, iaitu azab ke atas mereka, kami keluarkan bagi mereka dabah, binatang daripada bumi yang akan bercakap kepada mereka. Sesungguhnya manusia adalah dengan ayat kami, mereka tidak yakin. Pengajarannya pertama, antara tanda kiamat besar ialah keluar ad-dabah. Ketika mana manusia kufur dan berpaling daripada agama Allah. Yang kedua, dabah yang disebut dalam ayat ini adalah umum dan Allah tidak menyebut tentang sifatnya, bentuknya dan dari mana dia keluar. Maka wajib kita beriman secara umum bagaimana yang disebut oleh Allah. Yang ketiga, kebesaran dan kekuasaan Allah. Kebesaran dan kekuasaan Allah yang berkuasa mencipta satu binatang yang boleh bercakap dengan manusia dengan bahasa yang difahami oleh manusia.
Yang keempat, apabila manusia tidak mengambil peringatan, apabila manusia tidak mengambil peringatan dan pengajaran yang diberi oleh manusia yang terbaik, yang diberi peringatan oleh manusia yang terbaik, iaitu Rasulullah, maka Allah menghantar binatang untuk memberi peringatan kepada manusia sebagai penghinaan kepada mereka. Yang kelima, Allah berkuasa memberi ilmu walaupun kepada binatang. Sehingga binatang boleh memberitahu manusia tentang kekufuran manusia. Yang keenam, antara sebab kecelakaan manusia ialah tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Atau ragu-ragu. Dan antara sifat mereka yang tidak yakin pada ayat-ayat Allah ialah mereka tidak berusaha untuk menghayatinya dan beramal dengannya. Okey, ayat 83 dan 84 sekaligus. Wabillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawja mimman yukazzibu biayatina fahum yuza'un hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati wa lam tuhitu biha ilma amma za kuntum ta'malun. Ajaran pertama, antara akidah yang wajib diyakini oleh orang beriman ialah adanya hari yang manusia akan dihimpun di pada mahsyar.
dalam keadaan bogel, berkaki ayam dan tidak bersunat. Yang kedua, manusia akan dihimpun di pada mahsyar dalam keadaan yang mengerikan, seperti berjalan muka di bawah dalam keadaan buta, pekak dan bisu. Sebagai balasan di atas perbuatan mereka di dunia, iaitu mereka tidak mendengar, melihat dan berfikir tentang ayat-ayat Allah. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin yang memimpin manusia kepada kejahatan akan diazab lebih besar dan dahsyat dibanding dengan orang yang di bawah. Sebagaimana pemimpin yang mengajak manusia kepada kebaikan akan diberi ganjaran yang besar, berlipat ganda dibanding dengan orang di bawahnya. Yang keempat, sesiapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, walaupun satu ayat, dia adalah kafir. Yang keenam, yang kelima, Allah mencela dan menghina mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, lebih lagi mereka mendustakan dalam keadaan mereka jahil.
Ke ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Dan telah berlaku balasan azab ke atas mereka disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Dan mereka tidak boleh menjawab ataupun tidak boleh berhujah. Pengajarannya, pertama, azab Allah adalah benar dan pasti akan berlaku di akhirat. Yang kedua, Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Dan semua azab yang menimpa manusia, baik di dunia atau di akhirat, adalah disebabkan kezaliman mereka sendiri. Yang ketiga, mereka yang diazab oleh Allah di akhirat tidak boleh menolak azab tersebut dan tidak ada alasan lagi bagi mereka. Yang keberapa? Yang keempat, keadaan manusia di hari akhirat. Keadaan manusia pada hari akhirat ada ketika dibenarkan bercakap oleh Allah dan ada ketika tidak dibenarkan langsung bercakap. Okay, kita sama tadabbur. Okey, dalam ayat yang lepas Allah beritahu tentang kebesaran Allah dan tentang keadilan Allah, bahawa Allah akan adakan satu hari setelah berlakunya kiamat sebagai hari pembalasan. Kemudian ayat hari ini Allah balik semula memberitahu kepada hamba-Nya tentang wajib mentauhidkan Allah supaya manusia selamat pada mahsyar dan juga di akhirat. Jadi ayat hari ini lebih kepada bukti-bukti keesaan Allah Azza wa Jalla. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau. Ni huruf istifham. Harfu istifham. Apa makna istifham? Soalan. Dan soalan ada dua jenis. Pertama, majazi. Yang kedua, hakiki. Jadi kalau hakiki, soalan tu betul-betul untuk mendapat jawapan ataupun maklumat. Kalau majazi, lebih kepada untuk
perli, sindir, mencela, mengingkari. Okey, soalan dalam ayat ni apa bentuknya? Ada ahli tafsir mengatakan dia takrir untuk mengesahkan. Dan ada juga mengatakan ia adalah untuk mencela. Dua-dua boleh. Kalau untuk mentakrir, makna apa? Engkau takrir, telah. Yarau. Mereka telah. Yarau apa dia? Melihat di sini dengan apa? Melihat ada dua. Satu dengan mata. Yang kedua dengan hati ataupun akal. Dua-dua betul. Ada ketika yarau bermakna melihat dengan mata. Ada ketika melihat dengan akal. Telah mereka melihat. Kalau melihat dengan mata. Kalau dengan hati, mengetahui. Apa yang mereka telah melihat. Ataupun mereka telah mengetahui. Anna, sesungguhnya, kami ja'alna. Kami telah jadikan al-lail, malam. Liyaskunu. Liyaskunu apa dah? Daripada sakana yaskunu. Kalau kata terbit dia apa dah? Sukun. Liyaskunu. Untuk mereka tenang. Fihi. Padanya. Yang ni balik pada apa? Malam. Kemudian wal-nahar, dan kami juga telah menjadikan nahar lawan dia lail, siang. Mubsirah. Mubsirah makna mudian, bercahaya, terang. Tengok Allah guna bahasa. Al-lail lawan dia apa dah? Nahar. Tapi bila Allah guna liyaskunu, malam supaya mereka tenang. Iaitu siang hari mereka bekerja penat, maka rahmat Allah jadikan malam tenang. Malam tu sengaja Allah jadikan tenang supaya kita dapat berehat. Dan Allah jadikan siang mubsirah. Jadi kalau malam lawan dia nahar. Betul? Tapi kalau liyaskunu lawan dia apa? Liyaskunu. Supaya mereka tenang. Malam supaya mereka tenang. Siang supaya mereka bekerja. Liya'ishu. Ataupun liyaktasibu. Tapi Allah tak sebut. Yang Allah sebut ialah mubsirah. Dan kalau mubsirah, lawan dia apa dah? Mubsirah makna terang. Lawan dia? Bahasa Arab apa? Musliman. Lawan dia? Musliman. Jadi sekarang Allah nak bagi tahu 4 perkataan, 4 perkara. 6 perkara. 1, al-lail dengan an-nahar. Kemudian liyaskunu. Sini Allah tak sebut. Tapi kita boleh faham. Sebab kalau malam lawan dia siang, kalau untuk
tenang dan rehat, lawan dia liya'malu ataupun liyaktasibu. Kemudian Allah sebut nahar mubsirah. Makna terang. Makna lawan mubsirah apa dia? Musliman. Musliman. Jadi yang Allah tak sebut berapa? Liyaktasibu dengan Allah tak sebut, tapi Allah nak bagi tahu. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Ha? Dari mana kita tahu? Sebab Ustaz bagi tahu. Betul kan? Ustaz pula tahu dari mana? Daripada kitab-kitab tafsir. Jadi ini dipanggil apa? Ada satu istilah, saya lupa. Ijaz. Allah nak sebut 4 perkataan, tapi Allah perlu hanya sebut 2 sahaja. Yang 2 lagi, understood. Boleh faham? Sebab itulah kalau Quran sebut semua, jadi berapa juzuk? Lagi kuat alasan kita untuk tidak menghafalnya. Sebab Quran panjang sangat kan. Jadi Allah sebut lail untuk mereka tenang, dan automatik juga siang untuk mereka beramal. Dan siang terang, maka malam gelap. Okey. Jadi semua ni siang malam, gelap cerah. Orang musyrikin Mekah sentiasa nampak tak? Sentiasa nampak tak? Nampak. Sebab itulah Hamzah di sini huruf istifham dia panggil litakrir. Allah nak bagi tahu kamu telah melihat sama ada dengan mata ataupun dengan akal setiap hari. Macam mana kamu boleh masih tidak kenal Tuhan dan masih mensyirikkan Allah? Faham? Jadi satu Allah nak menegaskan, yang kedua Allah nak mencela. Macam mana kamu boleh sembah berhala yang tak buat apa-apa pun? Siang pun dia tak buat, malam pun tak buat, gelap pun tak buat, cerah pun tak buat. Dan semua tu kamu nampak setiap hari. Tiba-tiba kamu tetap tidak sembah Tuhan tu. Yang kamu sembah adalah berhala. Okey. Kemudian Allah tutup ayat ni dengan apa? Inna. Sesungguhnya. Fi zalika. Pada demikian itu. Demikian itu apa dia? Yang ke atas. La ayat. Lam pasti. Ayat. Apa mana ayat? Satu mufrad ke jamak? Jamak. Kalau mufrad, ayatun. Yang demikian itu pasti ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa ni? Kebesaran Allah. Tapi tanda kebesaran Allah, Allah kata ayat. Mana banyak kan? Okey, berapa dia? Cuba keluarkan. Berapa ayat kebesaran Allah dalam ayat ni? 1, malam. Yang kedua, siang. Yang ketiga, siang tu terang. Allah boleh tak jadikan siang tu gelap? Boleh. Yang ketiga, terang. Yang keempat, tenang. Yang kelima, tak apalah, yang penting lebih daripada 2. Banyak. Tapi, ada 4 ataupun 5 ataupun 6 tanda kebesaran Allah. Orang musyrikin tetap tak nampak kebesaran Allah. Buktinya mereka tetap menyembah berhala. Sebab tu Allah kata, sesungguhnya semua tu siang, malam, tenang, semua tu tanda kebesaran Allah bukan untuk semua orang. Untuk orang tertentu sahaja. Siapa? Liqaumin
bagi kaum yang beriman. Allah guna fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa beriman. Okey. Ayat ni pengajaran walaupun turun pada orang musyrikin Mekah, tapi pengajaran, ada tak pengajaran untuk kita? Ada. Apa dia? Ramai tak orang bekerja siang hari tapi tak solat? Ramai. Mereka tu siapa? Musyrikin Mekah ke musyrikin Malaysia? Tak apalah, bangsa tak penting kan? Sebab manusia masuk neraka bukan sebab bangsa, sebab syirik. Kan? Jadi berlaku tak? Bekerja siang hari. Orang nak letih. Lepas tu, bila gelap, mereka tidur dengan nyenyak. Sebab Allah jadikan malam untuk tidur. Tapi subuh tak bangun. Ramai tak? Ramai. Jadi ayat ni sesuai tak untuk mereka ni? Kamu bekerja siang hari, dapat duit banyak, tapi tak masuk waktu solat, tak berhenti. Lepas tu dah penat bekerja, kamu berehat. Sebab Allah jadikan malam, tenang je kamu boleh tidur. Gelap. Tapi subuh tak bangun. Sebab apa ni? Kenapa? Tidakkah kamu melihat bagaimana kami jadikan malam sehingga kamu boleh tidur dengan tenang? Kemudian besok kamu segar, boleh bekerja dengan aman. Kamu tak berfikir ke siapa yang buat semua tu? Cuba buka surah Al-Qasas. Ayat 71 dan 72. Okey, cuba terjemah. Qul, katakanlah. Ara'aitum. Sama juga soalan. Kamu tak lihat dengan mata ataupun tidak? Berfikir dengan akal. Cuba kamu fikir. Cuba kamu lihat. Sekiranya ja'alallah. Allah menjadikan alaikum ke atas kamu al-lail, malam, sarmadan. Apa makna sarmadan? Daiman abadan. Allah kata, cuba kamu fikir. Kalau Allah jadikan ke atas kamu malam tu sepanjang masa. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Semuanya gelap. Semuanya malam. Maka Allah cabar. Man ilahun. Siapa? Siapa Tuhan? Ghairullah. Ya? Selain pada Allah, ya'tikum. Yang boleh bawa datang pada kamu bidiya'in. Cahaya. Contohnya cahaya matahari di waktu malam. Kalau Allah jadikan sepanjang masa gelap. Siapa boleh bawa datang cahaya selain pada Allah? Kita akan jawab apa? Tak ada. Dan apa kesan dia kalau Allah jadikan semuanya malam? Pukul 8 pagi malam, 12 tengah hari malam, pukul 5 petang malam. Apa akan jadi? Apa dia? Allah suruh kita berfikir ni. Apa jadi? Cuba bayangkan kita bekerja dalam waktu 24 jam gelap. Kan? Kos elektrik berapa? Sebab kena pasang elektrik 24 jam. Kemudian kita boleh jadi pening kan? Sebab bekerja sepanjang masa dalam waktu gelap. Jadi Allah kata bersyukur. Sebab bila kamu bekerja, aku bagi cahaya matahari. Tak perlu pasang elektrik. Semua nampak dengan terang kan? Kemudian, afala tasma'un? Kamu tak mendengar ke? Ayat 72. Qul. Katakanlah, ara'aitum. Tidakkah kamu berfikir? Quran ni banyak mengajak manusia berfikir. Sebab semua yang syirik, semua yang buat benda yang salah, puncanya malah berfikir.
Alah ikut je, buat je apa yang orang buatkan. Malahlah berfikir. Jadi Allah suruh kita berfikir. Cuba kamu fikir, in ja'alallah, sekiranya Allah jadikan ke atas kamu an-nahar, siang hari, sarmadan. Semuanya siang, semuanya cerah. Pukul 8 malam pun cerah, pukul 12 malam pun cerah. Sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Maka Allah tanya, man ilahun? Siapa Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bilailin. Yang boleh bawa malam yang taskununa fihi, yang kamu boleh tidur. Kita tidur siang hari dengan tidur malam sama tak? Tak sama. Apa yang tak sama? Tak khusyuk tidur. Oh, tahu bila tidur tak khusyuk. Bila solat tak khusyuk, tak perasan pula. Sama tak kita tidur siang hari 3 jam dengan kita tidur malam 1 jam? Yang mana lebih apa? Lebih nyaman. Walaupun 1 jam. Sebab tidur siang hari kan, dengan suara bising apa semua, dengan gangguan kerja apa semua, kita tak tenang. Sebab tu Allah jadikan malam gelap dan tenang. Tapi masalah bila dah tenang, tak bangun-bangun pula. Kecuali ada satu masjid sekarang ramai sikit subuh. Masjid mana? Bukit Damansara kan? Itu sebab apa tu? Sebab apa ramai? Tiba-tiba ramai. Sebab apa? Sebab alif ke sebab ba? Ha? Sebab apa? Sebab alif ke sebab Allah? Ha? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Sebab itulah. Yang pertama Nabi ajak solat 13 tahun tak ada. Betul kan? 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, solat tak ada. Solat datang kemudian. Kenapa? Sebab Allah nak manusia solat dalam keadaan manusia betul-betul kena Allah. Betul-betul yakin pada Allah. Bila ada masalah, dia tak akan tinggal solat. Tapi kalau manusia solat dalam keadaan manusia tak kena Allah, tak berilmu, ada masalah, senang je dia tinggal. Betul? Berapa ramai yang kaki masjid, bila Allah bagi musibah, dia tinggal solat. 3 hari di hospital, tinggal solat. Sebab apa? Akidah tak kuat. Sebab tu proses pertama sebelum kita cerita bab-bab hukum, bab ibadat, ialah pasak akidah betul-betul. Okey. Bolehkah? Kemudian Allah tanya, afala tubsirun? Tidakkah kamu melihat? Ayat tadi 71, afala tasma'un. Kenapa? Apa beza? Yang tadi, afala tasma'un. Tidakkah kamu dengar? Yang ni, kenapa kamu tidak melihat? Sebab malam. Jadi, kalau malam gelap, Allah kata apa? Mendengar. Tak boleh nampak kan? Siang hari, boleh nampak. Allah guna perkataan, afala tubsirun. Nampak? Tengok Allah rahmat kepada manusia. Manusia yang syirik, manusia yang tak sembah Allah. Allah tak hukum terus. Allah masih menyeru mereka buka minda. Berfikirlah. Patung, berhala, nafsu yang tak boleh buat siang, yang tak boleh buat malam, yang tak boleh bagi kerahatan pada kamu, macam mana kamu boleh sembah dia? Cuba berfikir. Dan siang dan malam ni, siang dan malam, ada di mana-mana tak? Ke ada satu tempat siang tak ada? Ada. Di mana? Alaska. Pernah pergi? Tak pernah tahu dari mana? Tengok? Tengok dari filem. Filem tu lakonan, belum tentu betul. Yang Quran cakap betul tak? Yakin? Jadi kita tak payah ceritalah yang memang tak ada siang kan? Tempat kita yang ada siang pun ramai orang tak beriman sebab tak berfikir. Okey, kita balik pada ayat kita. Kenapa hilang terjemahan dia?
Oh, salah ustaz lah. Okey, cuba buka surah ni. Al-An'am ayat 60. Okey, Allah jadikan siang dan malam juga selain pada hikmah supaya kita boleh bekerja dengan senang siang hari, dan malam supaya kita boleh berehat, ambil tenaga baru untuk bekerja besok kan. Selain pada itu juga hikmahnya apa? Boleh solat malam. Boleh solat, tapi solat ke tak? Banyak yang boleh kan, tapi banyak yang macam tak boleh je kan. Tak, salah satu buktinya ialah bila malam kita tidur kan. Sebenarnya kita tidur tu sebenarnya kita dah mati. Betul kan? Dan bila kita bangun daripada tidur, sebenarnya kita bangun daripada kematian. Sebab tu kita baca doa apa? Bila nak tidur? Bila lepas bangun tidur. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama. Okey, cuba terjemah. Sekali lagi, sorang-sorang. Sikit. Segala puja bagi Allah yang telah ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama, setelah dia. Jadi di situ juga hikmahnya ialah Allah nak bagi tahu tidur tu sebenar mati kecil. Dan mati itu sebenar adalah tidur yang besar. Bila kita mati sebenarnya kita tak mati. Betul tak? Betul kan? Siapa ada pengalaman? Tak ada. Bila kita mati itu sebenarnya tak mati. Itu tidur yang besar. Buktinya apa? Lepas kita tanam mayat, datang tak malaikat? Datangnya seolah. Maknanya dia tak tidur. Malaikat pula bangunkan mayat tu. Dia tak tidur. Jadi mati tu tidur, mati kecil. Dan mati tu adalah tidur besar. Man yab'asu min marqadina hadza. Surah apa? Yasin. Okey, selamat tinggal Yasin. Dan selamat datang Al-Kahfi. Okey. Jadi bukti apa tu? Kalau Allah boleh menghidupkan manusia yang telah mati ketika tidur, maka Allah juga berkuasa menghidupkan manusia yang telah mati di akhirat besok. Tengok ayat ni. Wahwa. Dan dia allazi yang yatawaffakum. Tengok Allah guna perkataan yatawaffa. Mewafatkan kamu bila? Waktu malam. Ini mewafatkan maksud mati ke tidur? Tidur. Wa ya'lamu, dan Allah tahu ma jarahtum bin nahar. Allah tahu apa yang kamu kerjakan di waktu siang. Dosa ke, amal ke, ibadat ke, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua, kemudian, ya ba'asukum. Allah bangkitkan kamu, fihi padanya, liyuqda, untuk dihukum. Sampai bila? Untuk disempurnakan ajalun musamma. Jadi kalau tidur, kalau bangun balik daripada tidur, maksud apa tu? Kita masih ada ajal. Kita masih ada ajal. Dan ada tak ajal dia ketika tidur? Ada. Semua, kemudian ilahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu. Bukan setakat kembali kepada Allah. Ada satu lagi yang menakutkan. Kalau balik, sekadar balik, okey. Tapi ada satu lagi. Summa yunabbi'ukum. Kemudian, Allah akan membongkarkan bima kuntum ta'malun. Apa saja yang kamu lakukan. Allah kata apa dalam surah tu? Wa hussilama afala ya'lamu idza bu'sirama.
Afala ya'lamu iza bu'sirama fil kubur. Kemudian wahussilama fi sudur. Surah apa ni? Al-Adiyat. Okey, cuba terjemah. Afala ya'lamu. Banyak soalan lah. Apakah tidak manusia ya'lamu, mengetahui? Manusia tak tahu ke? Manusia tak sedar ke? Iza apabila bu'sira. Dia apabila dibongkarkan ma fil kubur, apa yang dalam kubur. Lepas tu tak habis di situ. Ada satu lagi yang lagi menakutkan. Wa hussilama ma fis sudur. Lepas Allah bongkar mayat fizikal dalam kubur, Allah bongkar satu lagi yang tersembunyi, iaitu yang dalam hati. Yang mana lebih menakutkan? Allah bongkar mayat daripada kubur ataupun Allah bongkar apa yang dalam hati manusia? Yang ni lagi menakutkan. Wa hussilama fis sudur. Okey, balik pada ayat kita. Wa yauma. Sambungan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah kata pada hari manusia dihimpun. Kemudian lepas tu wa yauma. Dan hari, ingatlah. Dia asalnya ayat uskur, ingatlah. Ingatlah wahai pembaca Al-Quran. Ingat apa ni? Hari yunfaku. Ditiup. Fisur. Pada sur apa pada sur? Apa makna sur? Sangkakala tu sebenarnya bahasa Indon kan? Kan? Bahasa Malaysia apa dia? Sangkakala juga. Apa dia sangkakala? Bahasa Malaysia tapi tak tahu apa. Sebab tu saya kata bahasa Indon. Siapa tahu apa makna sangkakala? Trompet. Oh, dia macam tanduk tu. Dia besar mana? Ada satu riwayat. Besar. Dia macam trompet lah. Besarnya antara langit dan bumi. Dia bukan kecil. Sebab apa? Sebab bila dia tiup, dia yang dikatakan asur itu, apa akan berlaku? Tak payah terjemah lah. Sebab sangkakala orang Melayu pun tak tahu apa dia. Kita tulis asur je. Apa berlaku? Fafazi'a. Lalu? Fazi'a apa dia? Terkejut. Telah terkejut. Siapa terkejut? Man. Siapa di langit? Siapa duduk kat langit? Semua malaikat terkejut. Dan waman fil ardi, dan siapa fil ardi di bumi. Jadi kalau kita kata trompet lah kan. Kalau trompet besar ni dan kalau ditiup, berapa orang terkejut? Berapa orang terkejut? Dalam kelas je lah. Tapi ayat ni, bila ditiup, berapa ramai terkejut? Semua makhluk di langit dan semua makhluk di bumi. Sebab tu, ulama mengatakan trompet ni terlalu besar. Sampai tidak ada seorang pun yang tak terkejut. Ada illa masya Allah. Kecuali man. Siapa yang sya Allah. Allah kehendaki. Maksudnya apa ni?
Ada orang yang tak terkejut. Siapa yang Allah kehendaki dia tak terkejut, dia tak terkejutlah. Siapa orang ni? Yang taat pada Allah. Oh, macam kita tak terkejutlah. Syok sendiri pula kan? Tak. Ada dalil tak? Ada dalil? Tak ada dalil. Ada kalau kita baca tafsir, ada mengatakan syuhada yang mati syahid. Yang mati syahid tak terkejut. Tapi tak ada dalil. Ada juga pendapat yang mengatakan yang tak terkejut ni malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Tiga-tiga malaikat ni, apa fungsi mereka? Memberi kehidupan. Tiga-tiga memberi kehidupan. Kalau Jibril memberi kehidupan apa? Hati manusia dengan wahyu. Kalau Israfil menghidupkan manusia yang dah mati. Fizikal manusia. Kalau Mikail, mana Mikail? Oh, tak datang. Tak datang. Kalau Mikail menghidupkan apa? Tumbuhan. Menghidupkan tanah yang mati. Jadi tiga-tiga malaikat ni fungsi dia menghidupkan. Sebab tu antara doa yang Nabi baca ketika solat malam, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Ada pendapat yang mengatakan yang tak terkejut ni ialah orang yang suka buat kebaikan. Ayat 89. Cuba tengok, betul tak? Surah ni. Cuba tengok maksud ayat 89. Menja'a bil hasanah. Lepas tu? Wah? Wa min faza'in yawma idzin aminu, mereka aman. Mereka tak terkejut. Kalau ikut ayat ni, yang tak terkejut ialah siapa yang suka buat al-hasanah, kebaikan. Okey. Berapa kali ditiup as-sur? Berapa kali? Ada dua, ada kata dua, ada kata tiga. Kalau yang kata dua tu, ditiup pertama, semua mati. Kan? Dan berlaku kiamat. Yang kedua, ditiup kali kedua, semua bangkit daripada kubur. Walaupun tak ada kubur. Dua. Ada yang mengatakan tiga. Satu, ditiup yang pertama, dia faza'a, terkejut. Tak mati lagi. Tiup kedua, mati. Tiup ketiga, dibangkitkan semula daripada kubur. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada kata dua kali, ada kata tiga kali. Okey. Wa kullun. Bila ditiup, ini tiupan yang kedua. Ayat ni menunjukkan tiupan yang kedua. Buktinya apa? Ayat ni. Wa kullun, dan semuanya atauhu. Semuanya mereka mendatanginya. Mendatangi siapa ni? Mendatanginya iaitu Allah. Dakhirin. Dalam keadaan merendah diri. Saghirin. Kullun kan? Macam Nabi yang mati syahid, orang beriman, orang soleh. Adakah juga mereka datang dalam keadaan merendah diri? Para Nabi, para syuhadat, orang-orang soleh. Adakah juga mereka datang pada hari itu dalam keadaan dakhirin? Ya. Apa dalil? Kullun. Tapi soalan, bukankah Nabi, para rasul, para Nabi, salafus soleh, mereka datang menghadap Allah dalam keadaan mereka mulia? Kan? Kenapa dalam keadaan dakhirin? Ulama mengatakan dakhiri di sini bukan hina sebab dosa, tak. Tapi mereka datang menghadap Allah dalam keadaan rendah diri sebagai seorang hamba. Dalilnya buku surah Maryam. Ayat
93. Surah Maryam ayat 93. Adakah? Cuba terjemah. In kullun. In apa makna? Tidak. Mana kita nak tahu in tu kadang-kadang makna tidak, kadang-kadang makna sesungguhnya. Ada ilah. Bila ilah, di sini makna tidak ataupun ma. Kalau tak ada ilah, boleh jadi makna sekiranya in kuntum tuhibbunallah. Okey. Tidak kullu. Tidaklah setiap man fis samawati wal ard. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi illa kecuali atir rahman. Kecuali semua datang menghadap Allah dalam keadaan hamba, abdan. Jadi hamba ni abdan menterjemah ayat tadi, dakhirin. Bukan makna hina sebab dosa. Semua sekali. Masa tu tak ada dah yang pakak datuk ke Tan Sri ke Tun, semua abdan. Okey. Cuba balik pada ayat tadi. Cuba tengok ni. Allah kata bila ditiup as-sur berlaku, semua terkejut. Kan? Siapa? Man. Allah guna apa kata man. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa beza man dengan ma? Apa beza? Man lil aqil, kan? Untuk makhluk yang berakal. Kalau ma li ghairi aqil, untuk yang tak berakal. Okey? Tapi bila dia tiup sur, adakah manusia yang berakal sahaja yang terkejut? Binatang terkejut tak? Terkejut. Tapi kalau semua, dia antara binatang dengan manusia, mana lebih ramai? Mana lebih ramai? Binatang ke? Mana tu? Apa dia? Oh, sebab binatang kecil-kecil. Saya tak tahulah, mungkin kot. Sebab binatang ni ada di mana-mana kan. Atas bumi, dalam bumi, lapisan tanah pertama, kedua pun ada kan. Kadang-kadang kita korek dalam, keluar binatang. Tapi manusia tak ada kecuali yang matilah. Jadi sepatutnya apa dia? Allah guna apa? Kalau binatang yang tak berakal lebih banyak, lebih ramai, Allah guna ma. Tapi kenapa Allah guna ma? Kenapa Allah guna man? Kalau kita nak tanya siapa awak? Ma anta ke man anta? Man. Kalau nak tanya lembu, apa dia? Ma anta. Kalau kita tanya man anta, dia pun balik. Dia tanya kita balik, ma anta. Okey. Tengok ulama bahas. Yang terkejut semua, termasuklah yang tak berakal. Tapi kenapa Allah guna man? Makna seolah yang terkejut adalah yang berakal. Siapa boleh jawab? Apa dia? Tapi yang terkejut semua. Apa dia? Allah nak bagi itu pada manusia. Tapi manusia tak boleh jawab pun. Okey, jawapannya macam ni. Dia terkejut ni ada dua keadaan. Satu, dia terkejut untuk masa tu je. Yang kedua, dia terkejut berpanjangan.
antara haiwan dengan manusia, yang mana terkejutnya berpanjangan. Manusia. Haiwan terkejut berapa lama? Kejap je. Lepas tu dia terkejut lagi tak? Tak ada. Manusia terkejut, tapi lepas tu lagi terkejut. Sebab apa? Yang selepas tu lagi dahsyat. Binatang tak ada dah. Boleh faham? Samalah kalau berlaku masalah. Kita bawa kereta kan. Tiba-tiba jalan pecah. Terbelah kan. Bersama kita ada budak kecil. Beza tak antara anak kita kecil terkejut dengan kita terkejut? Beza tak? Apa beza dia? Budak tu terkejut masa tu je. Dan dia fikir yang depan mata dia. Tapi kita terkejut berpanjangan. Macam itulah. Sebab tu Allah guna man. Terkejut manusia, dia terkejut sampai bila ni? Sampai bila terkejut dan bila akan habis terkejut tu? Bila masuk syurga? Okey. Apa dia? Sebab tu, apa ni? Ada satu hadis kan? Nabi kata, bila manusia dikebumikan, kalau yang tak beriman, ditanya oleh Munkar dan Nakir, dan tak boleh jawab soalan. Bila tak boleh, malaikat akan pukul dia sampai dia terbenam. 70 hasta. Dan dia menjerit. Satu dunia dengar. Kecuali manusia dan jin tak dengar. Betul kan? Kucing dengar tak? Kucing dengar. Tapi pernah tengok tak kucing terkejut? Pernah tengok? Kenapa Allah tak bagi kita terkejut? Kenapa Allah tak bagi kita dengar mayat menjerit dalam kubur? Apa dia? Kalau Allah bagi kita dengar mayat menjerit dalam kubur, tak ada siapa nak hidup lepas tu. Semua tak lalu, nak makan tak lalu, nak pergi kerja. Semua kerja terbantut. Faham? Tapi Allah bagi binatang dengar. Kenapa? Binatang terkejut sekejap. Dia mana fikir masa depan. Kan? Okey? Itu satu rahmat Allah. Allah tak bagi kita dengar. Kalau dengar tak tahulah. Yang duk talqi pun cabut lari. Okey. Watara. Ayat seterusnya. Dan tara, engkau melihat al-jibal. Jibal, gunung. Ataupun bukit. Mufrad ke jamak? Jamak. Kalau satu, jabal. Lepas tu kalau di Mekah, dia panggil apa? Ada jabal kan? Jabal apa? Jabal Nur. Dia tak panggil jibal. Sebab satu kan. Satu lagi jabal apa dia? Di Mekah lah. Uhud dekat Madinah lah. Ni tersilap melawak ni. Di Mekah. Jabal? Jabal Kubis. Tak, yang sejarah. Jabal Sur. Jabal Kubis. Apa sejarah dia? Tapi pelik orang kita ni, dia pergi naik Jabal Nur. Dia panjat tengah malam Jumaat. Lepas Isya pukul 11, pukul 12 malam, dia pergi panjat. Allah jadikan malam untuk apa tadi? Tak faham. Patut sebelum pergi Mekah, dia tanda buah ayat tadi kan. Allah suruh berehat, bangun, salat tahajud. Dia pergi naik, lagi penat buat kerja. Siapa suruh? Siapa tak faham? Kalau kita larang, dia kata apa? Dia kata kita ni memandai-mandai. Sebab bagi mereka panjat gunung tu macam ibadat. Dan sekarang kerajaan Saudi nak buat kabel car. Nak buat kabel car naik ke Jabal Nur. Tahu kan? Tak tahu baguslah. Nanti lepas ni jadi
satu tempat pelancongan Jabal Nur tu. Sepatut kerajaan buat apa? Bagaimana orang nak faham wahyu yang turun kat Jabal Nur. Bukan bagaimana nak panjat kat Jabal Nur tapi tak faham Quran. Okey, tunggulah Tunggu saya jadi gubernur kat Mekah Okey. Engkau melihat gunung-gunung. Tahsabuha. Kamu menyangka ataupun kamu mengira. Engkau menyangka. Jamidatan. Engkau menyangkanya. Nya ni bukit. Jamidah pada? Tak bergerak. Jumud. Tidak bergerak. Wahya. Sedangkan ia, gunung-gunung itu tamarru. Berjalan ataupun bergerak. Marrah. Seperti bergeraknya ashab awan. Awan ke awam? Awan. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Ini kata ahli tafsir, ini adalah bila dekat-dekat kiamat, gunung akan berjalan dan akhirnya dalam surah Al-Qari'ah Allah kata apa? Wa takunul jibalu kal gunung akan pecah dan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Ini proses pertama. Jadi Allah sebut ayat ni tanda-tanda kiamat, iaitu gunung berjalan, melayang, terbang. Tapi kamu sangka gunung tu tetap. Apa maksud tu? Dalam tafsir mengatakan gunung tu pada dekat-dekat kiamat dia berjalan laju. Dan sehingga terlalu laju kita nampak macam tak bergerak. Perasan tak bila kita naik kapal terbang? Laju tak? Tapi bila kita tengok awan kat luar, betul? Macam tak bergerak. Padahal kapal terbang kita tu cukup paling laju. 400, 500 km 1 jam. Boleh faham? Jadi di sini Allah nak bagi tahu suasana dekat kiamat. Sampai kemuncaknya, gunung tu hancur. Cuba buka surah Taha. Ayat 106 dan 107. Boleh tak undur sikit 105. Yas'alunaka. Cuba terjemah. Dan mereka orang-orang musyrikin Mekah bertanya, engkau anil jibal, tentang gunung. Faqul, maka Allah suruh Nabi bagi tahu, jawab pada mereka. Gunung pada hari kiamat yang sifuha rabbi nasfa. Allah hancur lebukan gunung. Dia makhluk Allah yang paling kukuh. Antara makhluk Allah yang paling kukuh. Berlakulah tsunami ke, banjir besar ke, tapi dia tak bergerak. Apa dia? Gunung. Tapi bila berlaku kiamat, gunung yang paling kukuh pun, ni, yang sifat Tuhanku hancurkannya, fayazaruha qa'an safsafa. Dan Allah jadikan tanah yang ada gunung tu, licin. Kan kalau kita pergi Mekah kan, kiri kanan jalan penuh dengan gunung kan. Bila berlaku kiamat, semua licin mendatar. Bahkan Allah kata, la tara fiha iwajan wala amta. Dan ketika itu kamu tak akan lihat tanah tu tinggi dan rendah. Semua rata. Kehebatan Allah. Okey, cuba balik pada ayat kita tadi.
Kemudian Allah simpulkan, sun Allah. Sun apa dia? Ciptaan Allah allazi yang atqana. Atqana apa dia? Atqan, kalau masdar itqan. Itqan ni makna paling sempurna, paling lengkap, paling cantik. Ciptaan Allah yang terjemah apa ni? Menyempurnakan kulla syai'in, setiap sesuatu. Okey. Apa yang mula-mula Allah sebut pasal apa? Pasal gunung kan? Gunung bila dekat kiamat, dia berjalan, dia bergerak macam awan. Tapi kita tengok, dan kemuncaknya gunung tu akan hancur seperti tiba-tiba Allah kata ciptaan Allah paling sempurna. Apa maksud dia? Ketika manusia berhajat pada gunung, Allah cipta gunung paling sempurna. Iaitu sebagai pemasak bumi. Berlakulah bencana Allah yang paling hebat sekalipun, gunung tetap macam itulah. Sebab Allah cipta dalam keadaan itqan. Dan ketika manusia tak berhajat pada gunung, iaitu bila berlaku kiamat, Allah hancurkan gunung pun dalam keadaan itqan. Boleh faham? Lengkap Allah hancurkan. Dan sebenarnya bukan gunung je, semua ciptaan Allah adalah itqan. Contoh, Allah cipta langit. Lengkap tak? Sempurna tak? Dan Allah nak supaya kita berfikir betapa itqan yang ciptaan Allah. Allah suruh kita buat apa dengan langit? Tengok berapa kali? 2 ke 3? Banyak kali kan? Cuba baca ayat tu. Yang baru baca lepas Isya tadi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani, kamu tak akan lihat pada ciptaan Allah min tafawut, daripada kecacatan. Kemudian farji'il basar, tengok pandangan kamu, hal tara min, kamu nampak tak retak ke sengit ke, semarji'il basar. Kemudian ulang lagi tengok berkali-kali. Tak akan jumpa. Itu dia panggil itqan. Quran, itqan tak? Apa bukti? Apa bukti Quran tu itqan? Kalau Allah buat, mesti terbaik. Buktinya antaranya buka ayat. Surah An-Nisa, ayat 82. Okey. Cuba terjemah. Afala. Apakah tidak yatadabbaruna? Mereka mentadabbur Al-Quran. Kemudian walau kana. Bukan ayat tu Yang tu pun afala yatadabbaru. Tapi ini surah lain, ayat lain. Walau kana, jikalau adalah min indi ghairillah. Kalau Quran tu bukan daripada Allah, manusia yang buat, apa akan berlaku? Lawajadu, pasti mereka akan dapati pada Al-Quran itu ikhtilafan katsira. Percanggahan. Kalau manusia tulis satu buku, kemudian orang suruh kita komplain. Berapa kita komplain? Semua. 20. Lepas tu bila kita tulis buku, orang pula komplain. Ada berapa? Lagi banyak. Betul tak? Kadang-kadang awal dengan akhir tak sama. Kadang-kadang buku ni lain. Buku bulan depan kita keluar buku lain. Dah berbeza dah. Sebab apa? Sebab kita makhluk. Tapi kalau Allah buat, ceklah satu-satu, tidak ada percanggahan. Okey.
Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu? Yang tersirat. Apa dia? Dalam ayat ni, kalau kamu perhati dalam Quran, kalau kamu tadabbur, dan Quran tu bukan daripada manusia, akan ada je percanggahan. Tapi bila kita tadabbur, tidak ada percanggahan. Sebenarnya Allah nak apa tu? Buku manusia, macam-macam bercanggah. Kamu baca, kamu faham, kamu ikut. Sedangkan banyak percanggahan. Buku Allah, kitab Allah, langsung dia ada percanggahan. Kamu baca tak nak faham dan tak nak ikut. Bengong ke? Bengong tak? Bengong. Buku yang banyak kelemahan. Kita belajar, kita faham sampai khatam, sampai hancur buku tu. Betul kan? Dulu belajar apa? Hikayat Antua. Lepas tu, Embun Pagi kan? Macam-macam buku kita belajar. Orang tukar kita belajar. Sampai kita faham, sampai dapat A+. Tapi yang ni bila baca, tak faham. Okey. Dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dah? Sunnah Nabi, satu. Yang kedua, amalan antara amalan yang paling Allah suka. Bila kita buat kerja, Allah sangat suka kita buat dengan itqan. Cuba buka hadis tu. Okey. Rawa Imam Baihaqi rahimahullah an Aisyata Ummul Mukminin, daripada Aisyah Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Cuba terjemah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sangat menyintai, menyukai. Apa dah? Iza amila ahadukum amalan, apabila seseorang buat amalan, Allah sangat suka pada falyutqinah. Dia buat dengan yang terbaik. Allah sangat suka. Makna apa? Sebaliknya, kalau kita buat kerja cincai, Allah tak suka. Buatlah apa-apa. Buat buku, buat terbaik. Buat makanan, buat terbaik. Buka sekolah, sekolah terbaik. Buka kelas, kelas terbaik. Buat kedai apa lagi? Kedai kek terbaik. Allah suka, cinta. Kalau sembelih, Allah cinta, sembelih dengan cara terbaik. Apa dia cara? Iza zabahtum, iza qataltum, fa ahsinu fil qatlah. Bila kamu sembelih, Allah suka kamu sembelih dengan perbaikan sembelihan kamu. Macam mana? Pisau tu tajam. Allah suka. Jangan cincai. Jadi kalau kita nak buat apa, kerja dunia, kerja akhirat, lagi-lagi, yang halal, buat terbaik. Dapat cinta Allah. Dapat cinta Allah. Ada lagi hadis. Satu lagi. Contoh simple aja. Antara benda yang Allah suka pada. Sabda Nabi SAW, man tawadda'a, siapa yang berwuduk, fa ahsana al-wudu. Dia memperelokkan. Perelok tu maksud itqan. Dia berwuduk. Yang kedua, dia perelokkan wuduknya. Maka apa hasilnya setelah wuduknya cantik? Kharajat khatayahu min jasadihi. Keluar segala dosa-dosanya daripada jasadnya sampai hatta takhruja min tahta asfari. Dosa yang bawah kuku pun keluar. Tapi syarat apa? Bukan setakat wuduk. Ahsan, itqan. Macam mana nak itqan ketika berwuduk? Satu, wuduk mesti ikut cara Nabi. Contohlah, sapu kepala. Kalau wuduk biasa, 3 kali. Kalau ihsan ataupun itqan, sekali. Jangan membazir. Yang fardu, yang sunnah, yang wajib, semua ikut sunnah Nabi, Allah suka. Jangan cincai. Okey? Benda simple aja. Salat.
Allah suka yang terbaik. Apa dah? Kalau lelaki, pergi masjid. Jadi jangan perasan Allah suka solat kamu kalau kamu solat di rumah. Kalau lelaki lah. Okey. Cukup lah. Cukup. Ayat tadi tak habis, ada sikit lagi. Betul kan? Innahu sesungguhnya dia khabirun. Maha. Apa beza khabirun dengan alimun? Apa beza? Khabirun, Allah tahu zahir dan batin. Jadi kalau khabir dengan alim, alim Allah tahu zahir. Khabir Allah tahu batin. Tapi kalau alim sahaja dalam ayat itu, Allah tahu zahir dan batin. Okay? Allah mengetahui bima taf'alun. Dengan apa yang kamu kerjakan. Okey. Dalam ayat ini apa message yang Allah nak sampaikan? Allah tahu apa yang kamu buat. Apa yang Allah nak beritahu? Satu, ikhlaskan niat kamu. Jangan buat kerana orang. Sebab sia-sia. Allah tahu niat kamu. Yang kedua, buat yang terbaik. Sebab Allah tahu. Kamu ni buat lepas batuk di tangga ataupun nak cinta Allah. Okey? Cukup lah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa besok pukul 10 pagi secara online. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل